Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita lagi, dan alhamdulillah Allah panjangkan umur kita dalam keadaan beriman dan juga Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam kekal sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla. Baik, insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab 40 hadis Jalan ke Syurga pada hadis yang ke-26 pada muka surat yang ke-65. Ini anak-anak ramai pula, so dia kena ada dua style. Satu style sekolah, satu style orang tua. Sekolah mana? Bukit Gerok, semua Bukit Gerok. Tu Minden Heights ada? Mana Minden Heights? Oh, hampa mesti kenal adik saya, Ustaz Syafiq. Okey dah. Baik. Alhamdulillah, kita akan sambung pada muka surat yang ke-65, pada muka surat 65 pada hadis yang ke-26, iaitu hadis yang menerangkan tentang menjauhkan diri daripada menipu dan bertengkar. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan, wa bi baitin fi wasital jannah liman taraka al-kadhib wa in kana mazihan, wa bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquh. Rawahu Abu Daud. Diceritakan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata apa? Aku jamin akan dibina satu istana dalam syurga nanti. Nanti mati, kita akan duduk di akhirat, kemudian kita dihisab, kemudian kita dimasukkan dalam syurga. Dan golongan ahli syurga ni, dia dibinakan satu istana. Dan antara kriteria untuk mendapat istana di dalam syurga tersebut banyak kriteria, dan salah satunya yang Nabi jamin, Nabi kata aku jamin benda ni, iaitu golongan yang suka elak diri daripada bertengkar. Dia nampak agak-agak nak bergaduh, dia lari, dia tinggal dah tu, walhal dia duduk di pihak yang betul ni, tapi dia elak. Orang kita kata apa, menang jadi arang, kalah jadi abu. Kadang-kadang lagu tu. Kadang-kadang kita betul je, kita tak salah, tapi kita nak elakkan daripada bertengkar. Sebab tu kadang-kadang biar berdiam diri tak apa, walaupun kita tahu kita di pihak yang benar, supaya tidak berlaku kemudaratan yang besar. Jadi hampa pun sama, tahu, jangan duk kira nak gaduh, dia ni yang buat dulu cikgu, dia ni yang buat dulu. Gitu. Faham? Kena sabar. Kalau orang yang sabar ni, Allah bagi satu istana dalam syurga nanti. Dan baik tu. Dan Nabi juga jamin satu istana di tengah-tengah. Hak mula tadi duduk hujung, hak nombor 2 istana duduk di tengah-tengah syurga. Siapa dia yang layak mendapat syurga di pertengahan, istana di pertengahan syurga tersebut? Iaitu golongan yang tak suka mohong. Tak suka mohong. Nak cerita kata bab mohong ni bukan sekadar mengelakkan diri daripada masuk syurga Allah. Siapa yang mohong dalam kubur pun dia dah kena. Nabi kata 4 perkara jangan buat. Nabi kata 4 perkara jangan buat agar kamu tidak diazab di dalam kubur. Apa dia 4 benda tu? Nabi kata yang pertama, jangan khianat. Minta maaf. Yang pertama, jangan bohong ni.
Jangan bohong yang pertama. Orang yang bohong dalam kubur lagi Allah dah azab. Bohong mak ayah, bohong cikgu. Dalam kubur mati nanti malaikat hentam pukul sepukul-pukulnya. Dan nombor 2, jangan buat, iaitu jangan khianat. Orang yang khianat ni Allah haramkan bagi mereka syurga Allah. Bukan sekadar sebelum syurga lagi, dalam kubur pun dah kena teruk. Hak yang ketiga, jangan namam, jangan melakukan mengadu domba, bawa mulut, bawa cerita, adu domba. Dia tahu cerita buruk ke orang, ni nak tahu tak tu Karim tu dia punya jahat loh. Jangan cerita buruk orang, jangan cerita buruk orang. Kalau kita tahu sesuatu aib, walaupun ianya benda betul, cukup dekat kita, cukup. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang tutup aib orang, Allah tutup aib dia di dunia dan juga di akhirat. Kita tak suka orang cerita aib kita, kita pun jangan cerita aib orang. Ya betul. Jadi orang yang selalu duk adu domba, duk bawa cerita, dalam kubur kena teruk dah. Dan yang keempat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jagalah ayak kencing. Tanazzahu 'anil baul. Peliharalah, hati-hatilah dengan ayak kencing. Fa inna amat 'adzabal qabri minhu. Kebanyakan azab dalam kubur ni orang yang tak jaga ayak kencing. Bila kencing dia tak basuh bersih. Dalam kubur kena teruk. Bila kencing berdiri, ayak makcik kena seluak, dia bawa mai semayang, kena teruk nanti. Sebab tu kalau kencing, kalau hak mana hak jenis pakai seluak, sinting seluak. Ataupun dia buka seluak, gantung terus. Dah gitu. Kalau hak kencing kok bol apa? Hak kencing berdiri ada mangkuk kencing tu, kencing kat situ, tolong pastikan tiada percikan air kena balik kat seluar. Hati-hati benda tu, ayat kencing. Benda tak nampak. Jangan tu. Jadi bab penipuan ni bukan sekadar syurga Allah Ta'ala bagi kepada mereka istana, tapi hak mana mohong sedia atas muka bumi, dalam kubur pun dah kena teruk dah. Begitu. Tapi siapa yang boleh jaga daripada lidah dia berbohong, Allah Ta'ala ciptakan, binakan satu istana, diduduk di tengah-tengah syurga Allah. Dapat 2 orang syurga tang tu. Tadi dapat syurga tang hujung sebab dia tak mau gaduh dengan orang. Hak kedua, syurga duduk di tengah-tengah sebab apa? Sebab dia tak mau nak mohong. Tadi tak mau gaduh, yang kedua tak mau mohong. Yang tu. Dan Nabi kata lagi, dan aku menjamin sebuah istana di tempat yang tertinggi dalam syurga, iaitu siapa yang baik akhlak dia. Orang yang baik akhlak dengan orang tua dia hormat, dengan cikgu-cikgu dia cakap benda yang baik, sesama sendiri pun cakap dengan kata-kata yang baik, tak keluar maki, tak keluar benda lucah dalam mulut daripada mulut depa. Hak golongan tersebut, golongan yang baik akhlak dia, akan dapat istana yang tertinggi di dalam syurga nanti. Yang tu clear? Habis hadis yang ke-26. Bab mohong ni, nak cerita bab mohong. Melawak pun tak boleh nak mohong ni. Dalam Islam dilarang bohong, walaupun dalam keadaan kita tengah duk melawak, bergurau, tak boleh, dilarang. Kan saya dia beritahu, amboi ustaz serius sangat hang ni, sampai melawak pun tak boleh. Kan kita sekolah ni suka buat prank, betul ya, prank. Dah menjadi benda tu dah jadi biasa. Walhal benda tu salah, dosa. Prank ni hukum dia apa tuan-tuan? Abang saya siap, hukum prank dosa besar, bukan dosa kecil. Hukum prank dosa besar. Yang pertama dia menipu, yang kedua dia menzalimi orang tu. 2 dosa dia buat. Satu dosa menipu, satu lagi dosa menzalimi orang yang kena prank. Walaupun dia niat nak melawak, tak boleh. Banyak benda lagi hang boleh melawak, bukan dalam keadaan hang menipu dan menganiayai orang. Prank hukum dia dosa besar.
Clear. Hampa dah buat prank. Jangan dah buat lah. Kan. Dan ni di peringkat sekolah banyak kak dah buat prank budak, prank member, prank. Jangan. Yang tu. Baik. Kita tengok pada hadis yang ke-27, berpegang dengan i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah. Antara jalan untuk ke syurga Allah ialah kita kena pegang dengan i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qama fina faqala ala inna man qablakum min ahli al-kitab taraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-millah ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وفي رواية قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه أحمد والترمذي. Diceritakan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya umat sebelum kamu ini yang tergolong daripada golongan ahli kitab telah berpecah kepada 72 kumpulan. Dan agama ini iaitu umatku, Nabi kata umatku nanti, ini antara hadis yang diceritakan dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Umatku nanti ada 73 puak, 73 kumpulan. Dalam 73 kumpulan itu hanya satu saja yang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat pun tanya, siapa dia? Apakah yang Nabi bila kata hanya satu daripada 73, hanya satu saja masuk syurga Allah? Dan Nabi kata wahyal jamaah. Maka sahabat pun tanya, kenapa yang jamaah tu? Nabi kata dalam 73 ada satu saja yang akan masuk ke dalam syurga Allah. Dan Nabi kata wahyal jamaah itu adalah jamaah, kumpulan yang dinamakan dengan al-jamaah. Maka sahabat pun bertanya lagi, siapa dia yang dikatakan dengan jamaah itu? Maka Nabi kata, yang mengikut ajaranku dan juga ajaran para sahabatku. Dan tuan-tuan, i'tiqad ahli-sunnah wal jamaah, kita berpegang pada 4 sumber, termasuklah hukum yang dikeluarkan oleh para sahabat. Contoh saya bagi kat tuan-tuan, kena faham lah ni mutaakhir ni banyak fahaman-fahaman duk pecah belah kita serabut. Antara yang tuan-tuan akan duk dengar, yang pertama talqin tak boleh nak buat, tahlil bid'ah, talqin bid'ah, doa kunut bid'ah, doa selamat tak boleh nak buat, siapa buat masuk neraka. Duk dengar Nabi solat sunat tarawih 8 rakaat. Mai dekat Malaysia bismillah, Fatihah baca bismillah pasal apa? Duk dengar tak tuan-tuan? Hak tu puak tu jumpa depa tampak dai. Jumpa depa tampak dai. Sebab tu Nabi sebut akhir zaman ni addu 'alaiha bin nawajis. Sebelum tu Nabi kata fa'alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa ar-rasyidin mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajis. Akhir zaman nanti kamu akan jumpa macam-macam khilaf. Ni Nabi sebut. Nabi kata tapi di kalangan hampa ada sunnah aku dan sunnah sahabatku khulafa ar-rasyidin. Pegang betul-betul, Nabi kata, genggam betul-betul sunnahku dan sunnah para amalan para khulafa ar-rasyidin mahdiyyin. Jadi kita dah pegang hal tu sumber hukum kita apa? Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Kan cantik tu. Ni dak depa dua je, Quran dan hadis. Hak ni tak mau pakai. Golongan tu. Contoh, semayang 20 rakaat. Nabi tak buat, tapi siapa yang mulakan? Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Adakah kita tak ikut sunnah? Sedangkan Nabi pun kata ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang pegang dengan sunnah aku dan sunnah para sahabatku.
azan 2 kali waktu hari Jumaat sebelum khutbah. Betul tuan? Azan mula-mula Zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehari sembahyang sunat apa semua, naik-naik Tok Imam Tok Khotib pegang tongkat, dia kata Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia duduk, Tok Bilal akan azan sekali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak azan yang kedua itu tak ada pada zaman Nabi. Dia dimulai pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebab tu dalam satu negeri dalam Malaysia ni ada tak azan dua. Dia kata pasal apa hampa nak pergi azan dua? Nabi tak pernah buat. Hak kita buat pasal apa? Pasal apa? Masjid ni buat dua azan. Dua azan lah. Bidah. Itu yang kata. Tuan-tuan, salah lah, tak salah kan? Buat. Kita ikut siapa dia? Bukan orang biasa-biasa. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu Nabi, antara salah satu nama yang disebut oleh Nabi, confirm syurga. Tiba-tiba hak kita tak confirm syurga, pergi lawan pula Sayyidina Uthman. Kita bukan lawan ustaz, kita nak ambil pada sunnah yang betul. Hang ikut cakap siapa? Tok guru saya. Ayo, hang ikut tok guru hang sama juga. Awak pasal apa tak ikut tok Rasulullah? Dia kata dia ikut tok guru dia. Pasal apa hang kata suruh ikut Nabi? Okey. Kami pun ikut ulama, ulama kami sampai pada Rasulullah. Hang ikut tok guru hang. So sama dah hang kami, sama aja sebenarnya. Kalau hang kata nak ikut Nabi direct tu, hang tak ikut Nabi direct juga. Hang ikut juga kata tok guru hang dan sebagainya. Kena faham tu. Sebab tu tuan-tuan, tidak ada masalah. Lepas tu dia ambil contoh, tengok negara Saudi betapa hebatnya mengikut sunnah. Habis tu tarawih Saudi buat apa? Tarawih Saudi buat apa tuan-tuan? 8 ke 20 Saudi buat 20 rakaat, 10 imam lain, 10 lagi Masjid Abdul Rahman Sudais. Awak tak ikut? Oh, yang ni kita kena ambil yang betul. Hang malas sebenarnya. Lepas tu duduk kata sunnah, hang yang malah. Jelas tuan-tuan. Itu kena faham. Sedangkan Saudi pun buat 20. Ada nak buat mai satu dalil yang mengatakan Nabi solat sunat tarawih 20 rakaat, buat mai. 8 dia ada. Buat mai. Sebab dia bermula pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sedangkan Saudi sendiri meraihkan. Tiba-tiba orang Malaysia kita pula duk mai tibai bid'ah ni dah, bid'ah nu lah, bid'ah. Talqin. Tuan-tuan buat kot ni talqin. Hukum talqin. Apa dia hukum talqin? Sunat pada keempat mazhab. Malahan mustahab, sangat digalakkan. Untuk panggil siapa? Bukan panggil si mati tu, panggil hak kita hidup ni. Kena faham tu. Sebab tu tuan-tuan, bukan mudah kita nak judge orang ni bid'ah, ni sesat. Mudahnya lidah ni cakap, sebab dalam hati depa ada satu sifat takajub dengan diri sendiri, bangga dak puasa kemai. Sebab tu tak pelik tuan-tuan, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut dalam satu kenyataan, dia kata apa? Antara penyebab manusia jadi belagak ni, bila kuih lama depa mengaji, kuih rasa pandai. Ilmu akan menyebabkan manusia jadi belagak. Sungguh cakap. Dia bahasa diri dia pandai, dia kata ke orang. Sebab tu tuan-tuan, mengaji boleh tinggi sikit, sedang sampai Imam Syafi'i pun panggil apa? Pak PE, tu dia. Panggil Imam Syafi'i Pak PE. Pernah dengar? Cari dalam YouTube, cari. Bukan orang luar, orang utara je panggil tu. Panggil Pak PE. Dalam Facebook ada komen, oh Imam Syafi'i ni dia tersilap. Imam Syafi'i ni tak boleh, tak semua kita boleh pakai. Oh ayat tu. Lepas tu nak kena pakai hang punya. Daripada aku pakai hang punya kalam, biar aku pakai kalam Imam Syafi'i. Dia pandai kata tak, kita tak boleh ikat sangat dengan ni semua, kita kena ikut sunnah. Lepas tu hang nak suruh ikut hang ni. Clear? Hang nak suruh ikut Imam Syafi'i ke atau nak suruh ikut hang? Daripada aku ikut hang, biar aku ikut Imam Syafi'i. Yang jelas-jelas diberi gelaran Nasrul Sunnah pada ketika zaman dia. Clear tuan-tuan? Bab ni bukan boleh lama sangat, sikit-sikit sudah. Bab ni dia kena sikit-sikit, saya bukan dia cepat panas. Cepat panas.
Okey, baik tuan-tuan. So berpeganglah pada i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, noh. Hak kita dah buat ni betul dah, betul dah. Talqin ke, tahlil ke, apa doa kunut ke, solat sunat tarawih 20 rakaat ke, apa nama Allahumma salli alaihi wasallam, azan 2 kali ke. Sini berapa rakaat tarawih? 8. So hari Selasa ke? Saya. Selasa ke? Rabu ah, 8 ah. Boleh makan banyak sikit lah buka puasa. Kalau 20 makan buak lambu lah. Baik yang tu. Clear tak? Buat berapa pun tak ada masalah. Yang penting kita kena faham apa yang kita buat tu ada dia punya sandaran. Clear? Kita bukan jadi golongan yang membabi buta ikut orang. Orang buat kita buat, orang tak buat kita tak buat. Orang kata salah ni haram-haram. Ilmu tak ada. Sebab tu peristiwa nuzul Quran tu penting sekali apa dah? Iqra, pergi belajar. Bacalah. Apa mas simbolik dia? Nak habaq apa? Hang dalam setiap perbuatan amal ibadah nombor 1 kena belajar. Ni macam dia pun ni, nampak? Hari ni belajar apa? Pembelajaran asas taharah. Sila-sila orang tua pun tak tahu taharah tu apa dia. Tahu taharah tahu jiran sebelah rumah saya. Kau bagi dia kan taharah. Yang tu. Baik. Habis 27. Tengok pada hadis yang ke-28. Ke dia tuan-tuan noh. Yang tu baik. Kalau tuan-tuan bila tiba-tiba orang main jengak kata ni salah ni haram ni buat ni sesat ni kena ni sesat ni Nabi tak buat. Dengar orang main lagu tu kata kat tuan-tuan, tuan-tuan angkat pungkak belah. Dosa duk bertengkak dia. Kan dosa duk bertengkak dia. Angkat pungkak tinggal belah. Kan lebih baik kita elakkan pertengkaran walhal kita tahu kita benar. So Allah akan bagikan satu syurga di satu istana dalam syurga di tengah-tengah. Sebab kita tak mau bergaduh benda-benda lagu ni. Kan. Benda ni sebenarnya orang depa tak ramai. Tapi riuh. Depa tak ramai tapi dia buat rancak. Mana orang panggil. Depa tak ramai tapi buat ramai. Depa saja buat ramai. Depa tak ramai pun tapi saja buat ramai. Itu. Baik, clear. Kita tengok pada hadis yang ke-28, salah satu jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala iaitu membina masjid. Membina masjid. Baik. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu annahu qala 'inda qaulin nas fihi hina bana Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum aktsartum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu baitan fil jannah rawahu al-Bukhari. Diceritakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ni kita sebut ni Sayyidina Uthman yang diberi gelaran Zu Nurain sebab dia menikahi 2 orang anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi. Orang dia ni lemah lembut sikit. Dia tak seperti mana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman ni dia lemah lembut sikit. Sebab tu ketika dalam satu peristiwa yang dihantar Sayyidina Uthman, tak apa jalan. Dia punya orang kata pi negotiate tak apa jalan. Sebab Sayyidina Uthman dia lembut sikit, lemah lembut. Seorang yang sangat baik. Apa yang dia kata? Pada suatu hari ketika mana dia bagi tahu satu cadangan untuk memperluaskan binaan masjid. Dia nak luaskan masjid. Kemudian ramailah orang ketika tu mempertikaikan tindakan dia. Sebab apa? Memperluaskan Masjid Nabawi tu. Maka beliau berkata, sesungguhnya kamu telah banyak mempertikaikan tindakan aku. Innakum aktsartum, banyak duk mempertikaikan. Dia kata apa? Wa inni sami'tu Rasulullah, sesungguhnya aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man bana masjidan, siapa yang bina masjid, yabtaghi bihi wajh Allah, yang mengharapkan keredaan Allah, dia buat masjid dia harap keredaan Allah, banallah, Allah akan bina lahu, baginya, baitan, satu istana, fil jannah, dalam syurga. Siapa yang bina istana, bina masjid, Allah bina bagi dia satu istana dalam syurga Allah. Bila kita dah ada istana,
automatik nama kita akan masuk dalam syurga Allah. Bila rumah dah ada dalam tu, secara automatik owner mesti akan masuk dalam rumah. So bila rumah istana dah dibina dalam syurga, automatik akan masuk ke dalam syurga Allah. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak habaq, ramailah ni orang duk bina masjid bagus, mesti niat kerana Allah. Kita tak mau jadi golongan yang 3 golongan terawal yang masuk dalam neraka Allah. Kita tak mau jadi golongan tu. Siapa dia 3 golongan yang terawal masuk ke dalam neraka Allah? Yang pertama, orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang dermawan. Yang ketiga, orang yang rajin baca Quran. 3-3 tu paling awal masuk neraka Allah. Sebab apa? Hak pertama tadi mati syahid, rupa-rupanya dia pergi perang bukan sebab Allah, dia pergi perang supaya dapat nama. Dia pergi Palestin, kalau ni tengah duk gaduh ni, Israel dan Palestin, tuan-tuan doalah dalam setiap kali tuan-tuan duk semayang, doalah agar Allah Subhanahu wa taala melindungi, memenangkan umat Islam di Palestin sana. Dia bompi, dia bawa lah terbih apa semua, standby beli terbih kat Mr. DIY. Lepas tu biji besi apa dia bubuh, beli belerang apa sikit, sampai sana dia buat terbih. Dia pi tu, sebelum dia pi dia bubuh lah post Instagram dulu. InsyaAllah kita akan berjihad di jalan Allah. Doakan kami di Palestin, doakan kami di Baitul Muqaddis. Dia buat tu supaya apa? Orang puji dia. Bukan semua lagu tu, nak abang ada orang hak lagu tu. So dia pun pi bagi Yahudi tahan-tahan, tembak pam, dia pun mati. Mati nama dia dinaik. Orang puji. Itu tujuan dia sebenarnya pergi Palestin, bukan untuk berjihad di jalan Allah. Hak puak lagu tu neraka paling awal. Dia kira check in neraka. Kita tak check in, dia check in dah. Clear. Hak nombor 2, dermawan. Oi, pasal apa dermawan pula masuk neraka? Ya, dia dermawan, banyak bagi duit kat orang, sumbang dan sebagainya, buat masjid apa semua, tapi dia buat untuk dapat balik habuan. Habuan dia apa dia? Nama, pujian, pangkat, jawatan. Okey cikgu Rik, boleh kipas ni tak cukup besar, kita kena tukar. Kita ambil besar sikit ni, dalam 28,000 je, kita ambil dalam yang 32,000, besar sikit kan. So di semua ni ekon-ekon ni kita kena tambah. Saya akan bagi sumbangan kat masjid ni, tambah sikit ekon ni. Ekon zaman bila duk pakai tinggi-tinggi tu, zaman bila punya ekon tu waktu Abrahah naik gajah dulu. Okey, so saya akan sumbang ekon yang orang panggil tu. Okey, tak apa, insya-Allah saya akan bagi, tapi mention sikit lah nama saya, penyumbang Ustaz Fairuz, mention sikit lah. Tak pun dibilah kipas tu bubuh lah, sumbangan ikhlas daripada Ustaz Fairuz. Dia nak hak lagu tu duduk neraka nombor 1 paling awal. Bagus dah, derma tu bagus, bagi duit tu bagus, ya sangat baik, tapi bukan kerana Allah, nak kerana habuan nama manusia. So Allah balas dia akan masuk neraka yang paling awal sekali. Yang ketiga, golongan yang rajin baca Quran dan sebagainya. Para ulama, dia buat, dia ajar ilmu, dia baca Quran bukan kerana Allah, dia baca Quran sebab nak tayang suara dia sedap. Oi, dia ni baca Quran bagus betul. Dia main-main ni. Okey, Cikgu Arif, malam ni saya jadi imam tarawih, saya akan bawa dengan qiraat Warsh An-Nafi'. Sebab baru dapat video, kan tuan-tuan dapat video tak? Yang ada imam di satu negara yang dia baca Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Nah, tu riwayat Kisai. So saya pun nak buat champion kak. Okey, hari Rabu ni saya buat Warsh An-Nafi'. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an nahwa. Bukan niat nak habaq nak buat qiraat. Tengok tak mesti orang puji aku punya. Tu hak jenis lagu tu neraka paling awal. Sungguh cakap. Sebab itu ketika mana
Berbeza pandangan di kalangan para ulama yang terdahulu berkenaan dengan musabaqah tilawatul Quran. Musabaqah tu bagus, tapi ada sebahagian ulama dia kata dah jadi macam nak menayang-nayang suara. Dia takut lagu tu. Takutnya orang baca Quran ni bukan sebab kerana Allah, dikuatiri, takut. Tapi dia kata apa? Takutnya nanti orang dah melagu-lagukan Quran tu bukan untuk dapat redha Allah. Betul, Allah Taala, Allah lebih suka orang yang baca Quran dengan sedap. Allah suka. Allah lebih mendengar orang yang baca Quran dengan melagukan bacaan tersebut, mensedapkan bacaan tersebut. Allah suka benda tu. Tapi kerana Allah. Tu ya, bila musabaqah tu ada sebagian ulama yang dia berbeza pandangan sikit. Dia kata takut yang masuk musabaqah, yang duk belajar taranum ni timbul perasaan nak menunjuk-nunjuk ke orang. Clear? Jelas tak? Tapi yang boleh jaga tak apa, alhamdulillah. Sebab tu ketika mana diceritakan tentang dibahaskan ketika mata saya mengaji dulu tentang i'jabul mar'i bi nafsih, dengan sifat riya, sum'ah, azamah semua. Tok guru kata apa? Tahzir, bitahzir, hati-hati kita. Antara orang yang paling dekat kena dengan sifat belagak ta'ajub, ujub dengan diri adalah orang yang macam kita dah. Misluna dah, macam kita. Sebab apa dia kata? Hati-hati dia kata, tahzir. Imam Bilal kan, pendakwah ni dia sebut, tok guru saya sebut. Sebab apa? Imam, dari imam, dia jadi imam tu, dia lontarkan bacaan untuk dapat pujian. Rasa semayang belakang Masjid Nabawi kan, rakaat kedua dia bawa lagu Mahir Muaqli pula, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar, seronok tak sangka habis tu rakaat keempat Misyari pula. Kalau dia buat memang untuk niat kerana Allah, sebab nak menedapkan bacaan, alhamdulillah. Tapi kalau untuk pujian, hati-hati. Tok Bilal muazzin, dia azan tu bukan nak panggil tahu masuk waktu kan. Ni kes azan awal, hati-hati ya. Tuan-tuan tengok jam nu, tengok jam ni juga. Jangan duk nenek pi Allahu Akbar pi sedekah ayat cak pi, kena ganti puasa kan. Kalau nak azan, radio pun buka juga. Walaupun kadang-kadang jam ni lah, jam tu kan dia tunjuk lagi minit, radio pun buka juga. Takut sekali jam kita ada buat pening ke apa ke. Sekali kita buat azan awal, pasal apa 7.10 azan dah kan, tengok tu tak apa lagi, tak kira azan zuhur, rasa dengar macam azan maghrib ni kan, zuhur azan maghrib. So Tok Bilal muazzin, Tok Bilal gelar orang Malaysia panggil Tok Bilal lah, sebenarnya ada itu gelaran dipanggil muazzin, tukang azan. Hati-hati waktu nak melontarkan azan, hati-hati. Sebab apa? Jaga hati. Kita takut apa? Jatuh riak. Allah, dia tarik Allahu Akbar, Allahu Akbar, balik abang punya azan macam ni. Baru tahu tu tak ambil semayang. Kalau abang ambil semayang, azan abang mencanak pergi riak, nak tunjuk ke orang. Hati-hati benda tu. Dekat penceramah pun sama. Penceramah, saya punya audien selalunya ribu-ribu, tak pernah budak-budak lagu ni. Pasal apa ni panggil main budak-budak depan saya ni? Bukan level saya nak mengajak budak-budak, walaupun saya mengajak sekolah rendah. Contoh, saya audien saya beribu-ribu orang. Kalau setakat main 5-6 orang belakang 2-3 tidur pula 3-4 orang tu pasal apa? Contoh, tak buat tidur je lah. Tak, tentu. Hati-hati, no? Tu yang dikata 3 golongan yang akan check-in neraka paling awal, disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tuan-tuan, yang mana ada rezeki yang lebih dan sebagainya, wakaflah. Sebab tu baru-baru ni cikgu, saya pergi Masjid Membawa Kudung. Saya jadi imam tarawih dan tazkirah di sana. Kita 8 je kan, tak ada tazkirah kan? Alhamdulillah. Okey. Main jauh. Sebab saya petang tu Allahumma salli ala Muhammad, saya ceramah di SMK Independent Tebai pukul 6 sampai pukul 6.45. Kira saya iftar atas jambatan kedua. Saya iftar atas jambatan kedua kira tu.
Tu tak apa dah. 20 tak apa saya. Nak 20 tak apa, tak ada masalah. 8 alhamdulillah lah. Boleh buka puasa lajak sikit. Baik, saya pergi Masjid Imam Bagudung. Depa buat 8 tazkirah. So depa mula isyak-isyak, lepas ba'da isyak buat tazkirah, depa bagi masa 15 minit lah. Paling banyak 15 minit dah. Sebab nanti akan ada Abang Zam tu dia 2 minit dia tunjuk tu. Okay, so kita faham lah. Betul saya kata lepas ni kalau nak panggil saya tazkirah 15 minit, jangan bagi kursi. Biar saya berdiri. Depa pisuah kursi kat kita. Kita boleh duduk pula pegang mic lagu ni. Mana berasa 15 minit? Kan? Tu saya kata lepas ni kalau saya main jangan tak kursi, biar saya berdiri tak apa. Biar saya berdiri. Saya pun jadi imam situ. Dan waktu dalam tazkirah, sebelum tazkirah, saya memang diamanahkan oleh pihak panitia pendidikan Islam sekolah saya untuk cari dana sumbangan. Sebab minggu ni minggu penutupan kami. Hari Khamis ada iftar. Hari Rabu pagi kami akan ada sumbangan bagi pelajar yang khatam. Ada 26 orang. Sekolah cikgu apa? Sekolah 26 orang budak khatam. Alhamdulillah seronok. Sebab tahun lepas kami buat 20 orang. Tahun ni naik 6 orang. Syok tuan-tuan, budak je 3 khatam. Kita khatam ke? Dan ada seorang budak, ustaz kat saya dah juzuk 23. Tercabar gila saya masa tu. Kita baru 16 juzuk, dia dah 23. Dia memang kami kepung. Style kami 7-20 kepung sampai 8-10. Kami target budak-budak yang memang bacaan mereka lancang, kita kepung baca. Satgi rehat pula pukul 10-10. Kami ambil rehat sejam. Kami minta izin kat guru besar, kami nak ambil budak sekian-sekian sejam. Panggil sejam kepung, duduk tu, baca. Sehari boleh 2-3 juzuk. Duduk dengan mereka, kepung dengan mereka boleh dapat 2 juzuk. Dalam tangan 2 juzuk dapat. Kan, baca kita tengok, kita pula mengantuk dengar dia baca. Kan, tu. Alhamdulillah dah ada kesan dia. So hari Rabu ni penyampaian sumbangan, hari Selasa Allahumma salli alaihi sumbangan untuk fakir miskin, kira street 3 hari ni kita buat kamera street. So bila saya pergi tabung Masjid Bagudung, saya tengok ada satu tabung yang depa dekat masjid dekat, sumbangan wakaf pembinaan surau Korea depa. So saya ambil tabung saya bubuh dalam kereta balik. Saya ambil tabung saya bubuh dalam kereta balik. Lepas tu pengurusi tanya, ustaz tak main tabung? Selalu ustaz tak main tabung. Kan sebab Ramadan ustaz selalu main tabung. Tak. Bila saya nampak sumbangan bina masjid surau, buh tu. Saya bang. Abang kat pengurusi Pak Syed tu, Pak Syed, tak apa, tazkirah kali ni saya tak sentuh tabung saya akan sentuh tabung surau tu. So saya pun kempen, tuan-tuan keluar masjid sekali tak bubuh dalam tabung tu, siap saya tahan depan tu. Dia kata, ini bukan suruh ni paksa dah ni. Saya nak walk macam mana. Tuan-tuan tak bubuh tabung tu, tuan-tuan balik lagi tahu dah jadi apa kat kata tuan-tuan. Tapi dia tak ada lah, dia faham style saya macam mana. Tuan-tuan nampak tabung sumbangan wakaf untuk bina masjid ke bina surau, pejam mata bagi lah. Benda tu wakaf kekal. Wakaf kekal yang kita nak, sungguh cakap. Saya ada seorang jemaah muslimat di Desa Murni. Kami panggil dia Makcik Ani. Tiap-tiap bulan cikgu dia akan bagi saya 300, suruh cari masjid mana yang tengah buat binaan kekal saja ustaz. Dia bagi masjid batu, masjid papan, kan masjid papan tengah bina, dia bagi masjid Allah Sungai Batu itu, dia bagi semua masjid dia bagi tiap-tiap bulan konsisten. Subhanallah, saya pun tak boleh nak buat tu. Dia hebat kan, hebat, orang yang sangat hebat. Dia tiap-tiap maintain tiap bulan dia akan bagi. Ustaz cari saya pun sampai tak ada dah makcik ni, tak apa ustaz bagi balik masjid hak mula tadi kan, yang tu bagus dia niat dia tu. Mudah-mudahan sebab kita faham benda tu amalan yang berjalan pahala dia. Baik, kita tengok pada hadis yang ke-29 pula. Iaitu dalam bab menghapuskan hutang daripada orang yang tidak mampu membayar hutang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azara mu'siran aw wada'a lahu adhallahu Allah yawmal qiyamah tahta zilli arshihi yawma la zilla illa zilluh. Rawahu Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bagi tangguh bayaran hutang kepada orang yang tak mampu bayar hutang, ataupun dia hapuskan terus,
Kan mula-mula bagi tangguh ataupun hapuskan tarikh, wada'alah, hapuskan tarikh. Nescaya orang tersebut akan Allah naungi mereka pada hari kiamat di bawah naungan arasnya, yang mana hari yang tiada naungan kecuali hanya naungan Allah. Di mahsyar, hari kiamat, hangat berdengung, ibarat matahari sedengkai atas kepala. Tapi golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan naungi ada berapa dalam hadis? 7. Adapun dalam hadis ini golongan yang banyak hutang, settlekan hutang orang, atau bagi tempoh dia ada sifat berperi kemanusiaan, toleransi, dia bagi okey tak apa, hang bayar pelan-pelan. Hak golongan tersebut Allah akan naungi dia ketika mana di dalam hari kiamat nanti. Tapi kita tengok jugalah kan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nampak dia tak mampu betul, kalau rasa boleh settlekan hutang, nak hapuskan hutang, silakan. Tapi tengok nak hapus hutang macam mana ustaz weh, tengok bulan lepas baru punya pergi Australia. Lepas tu ambil gambar bubuh dalam IG pergi mandi kolam dekat Bertam Sup Park tu. Water park bagusnya. Saya ni nak mandi kolam masjid saya duduk mandi. Dia bagus punya duduk mandi kolam kat Bertam, takkan saya nak hapuskan hutang dia. Lepas tu duk update kasut baru lah, duk update rim kereta baru. Oh tak boleh pergi ustaz oi. Kan hak tu pun bergantung pada diri sendirilah. Kan. Cumanya apa yang Nabi sebut, kita memudahkan urusan orang, Allah pasti akan memudahkan urusan kita. Tapi kalau orang yang berhutang, okey macam ni. Kita nampak dia macam tu. Kalau dia tak mau bayar hutang, tu urusan dia dengan Allah Taala pula. Kita untuk habuan kita, dia habuan dia. Kalau dia tak mau bayar hutang, haram masuk syurga Allah. Oi, bukan senang kok. Bab hutang ni habang saya siap, jangan buat main-main. Kan? Hatta sangit sekalipun. Hutang tetap hutang. Tu kalau dia tak mau bayar, itu urusan dia dengan Allah. Tapi hak kita nak bagi ke, nak hapuskan ke, nak tangguhkan tu, itu untuk kebaikan kita. No, clear yang tu. Baik. Kita tengok pada hadis yang bawah tu lah. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rajulan mimman kana qablakum atahu al-malik liyaqbida ruhah faqala hal 'amilta man khair qala ma a'lam qila lahu unzur qala ma a'lamu shay'an ghayra anni kuntu ubay'u an-nasa fil dunya fa unzir al-musir wa atajawazu 'anil mu'sir fa adkhalahu Allahu al-jannah rawahu al-Bukhari. Nabi kata, diceritakan oleh Huzaifah bin Al-Yaman, Nabi kata apa? Sesungguhnya akan ada seorang lelaki pada umat terdahulu yang mana malaikat maut cabut nyawa dia. Waktu malaikat maut cabut nyawa dia, malaikat tu tanya, hang pernah buat baik tak? Hang pernah buat baik tak? Dan kita pun kata, tak ingat lah. Kan? Tak tahu, saya tak pernah kot. Dah hang fikir balik. Ni bahasa kita noh, bahasa kita. Malaikat kata, hang fikir balik. Dia kata, bahasa tak ingatlah amalan kebaikan yang saya buat ni. Ada ke baik? Asal ada kot, dia kata. Kecuali satu urusan niaga yang mana saya pernah berurusan dengan orang lain. Dengan urus niaga dengan orang lain. Kemudian waktu urus niaga tu saya bagi tangguh hutang kat dia. Bagi tangguh lah, bayar hutang balik, bagi tangguh. Mula-mula janji 3 bulan. 3 bulan kena bayar. Tangguh. Ni minta orang duit tak ada. Urus niaga. Tak apa. Kita lanjut sikit. Betul? Lanjut lagi. Dan sebab itulah Allah memasukkan hang dalam syurga Allah. Malaikat kata, sebab itulah disebabkan hang bagi memudahkan urusan hutang hang tu, Allah telah memasukkan hang dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tu. Clear no? Ni bab ni. Dan cerita ini juga disebut ketika mana peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang mana memberi hutang ni dikurniakan 18 pahala. Orang yang beri hutang ni dapat 18 pahala sebab dia memudahkan urusan orang. Nabi pun sebut dalam satu hadis, "Waman kana
Waman yassara, siapa yang memudahkan orang. Tak pun waman kurbah, siapa yang merungkaikan permasalahan orang. Waman nafasa kurbah, siapa yang nafasa, yang mempermudahkan urusan orang. Orang tengah susah dan sebagainya, kita tolong bantu, maka Allah akan permudahkan urusan dia di akhirat. Yang tu. Dan orang yang bagi hutang ni akan dapat 18 pahala. Maka Nabi pun pelik. Nabi pun tanya Jibril, pasal apa pula mereka 18 pahala? Kata Jibril alaihissalam, orang yang berhutang tidak akan berhutang kecuali apabila memerlukan. Kemudian orang yang minta sedekah pula kadang-kadang ada beza. Orang yang minta sedekah kadang-kadang dia punya wang, tapi saja mau minta-minta. Tapi orang yang nak berhutang ni memang tak ada duit. Clear. Itu maksud dia nak memudahkan urusan orang. Kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Muslim, ada menceritakan bagaimana bagaimana Nabi menceritakan golongan yang memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Kita memang nak sebab di akhirat sana nanti huru-hara. Betul tak tuan-tuan? Huru-hara. Di akhirat sana nanti huru-hara. Kita waktu tawaf di Kaabah bulan Ramadan pun kita tak boleh nak pusing dah. Tengok, tuan-tuan tengok tak? Buka TV Al-Hijrah, tuan-tuan tengok keadaan Kaabah lah ni. Semalam tengok tu dia manusia. Kita selalunya tawaf setengah jam settle. Hak jenis lagu tu mau pergi 2 jam lebih. Tuan-tuan bayangkan, itu baru umat berapa kerat sangat tu. Bayangkan bagaimana akan diangkat, dibangkitkan di mahsyar nanti daripada umat Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat. Tak tahan. Tapi ada kebaikan yang kita buat dapat dipermudahkan oleh Allah. Salah satu dia bila kita permudahkan urusan orang. Clear. Baik, habis bab ni. Kita tengok pada hadis yang terakhir untuk hari ini. Sampai 30 kan? Cikgu, betul ya? Okey. Asal lega sampai 30 dah. Kan nanti jumpa orang lain pula. Ustaz Aslam dengan siapa? Syafiq Aslam. Okey. Baik. Eloklah ni, tajuk ni cukup cantik dalam bulan Ramadan. Iaitu salah satu jalan untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala tak lain tak bukan bersedekah. Bersedekah. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam binaqatin makhtumatin faqala hadhihi fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka biha yawmal qiyamah 700 naqatin kulluha makhtumah rawahu Muslim. Kita tengok baca hadis satu lagi. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala asnadtu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadri faqala man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah rawahu Ahmad. Baik, daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud ni bila saya dengar nama dia tuan-tuan, tambah-tambah bulan Ramadan ni saya cukup suka. Abdullah bin Mas'ud ni kita panggil dia otai Quran. Otai lah. Ada 4 orang sahabat Nabi yang Nabi kata pada para sahabat, wahai sahabatku, kalau hampa nak ambil Quran, nak belajar Quran, belajar pada 4 ni. Pada 4 ni. Salah satu dia adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua dia Salim maula Abi Huzaifah. Salim maula Abi Huzaifah. Abdullah bin Mas'ud sampai Nabi bagi penghormatan waktu Nabi duduk ramai-ramai di dalam Masjid Nabawi, Nabi kata apa? Baca kat aku Quran. Tolong baca kat aku. Bila dia dengar Nabi kata lagu tu, dia pun kata, ishtaqkanlah saya nak baca ya Rasulullah, sedangkan Quran diturunkan kepada kamu, mana mungkin. Maka dia kata, inni ashtahi an asma'a min ghairi. Wahai Abdullah, aku rindu orang lain nak baca dan aku hanya pilih kamu untuk baca. Satu pengiktirafan yang Nabi bagi. Dia pun baca surah An-Nisa, dia baca tuan-tuan, dia baca bagus, dia baca sedap bagus. Sampai mana dia mula baca surah An-Nisa, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, sampailah ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula
haula'i syahida. Sampai ayat tu tuan-tuan, ada riwayat kata sahabat tepuk, sahabat lain tepuk dia, cuit dia. Ada riwayat kata cukup. Ada orang kata cukup, kuf amsik dah. Sebab apa cukup? Bila dia angkat kepada waktu dia baca, dia tengah tunduk, Nabi duduk depan dia baca, dia tengah tunduk. Dia angkat kepala, dia tengok muka Nabi, ainaihu tazrifan, Nabi berlindangan air mata. Dia punya bacaan dia menusuk. Kenapa Nabi berlindangan air mata? Sebab ayat tu tuan-tuan menceritakan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana nanti didatangkan setiap rasul bagi kaum-kaum di hari akhirat nanti tuan-tuan, bila kita nak dihisab, dia akan ikut kaum. Kemudian rasul, contoh kita Nabi Muhammad. So umat Nabi Muhammad waktu dia nak ditimbang tara apa semua, Nabi Muhammad akan menjadi saksi. Dan bila ketika mana Nabi nampak umat dia sorang-sorang dihumban dalam neraka Allah, Nabi rasa sedih. Nabi rasa macam salah dia. Walhan Nabi tak salah. Yang salah siapa? Kita. Hak belagak kita, hak kedekut kita, hak sombong kita, hak mulut capui pun kita, hak curi pun kita. Tapi Nabi rasa salah dia. Sayangnya Nabi terhadap umat dia. Waktu dia dengar tu teriak Nabi. Itu Abdullah bin Mas'ud punya bacaan. Subhanallah, masya-Allah, barakallah. Yang kedua, Salim Maula Abi Huzaifah. Ni saya lajak sikit apa ni. Waktu satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha balik rumah main Isyak, balik lambat. Nabi bertanya, "Aina kunti?" Hang pi mana? Oh, baru balik masjid. Aku dengar ada seorang baca sedap betul lah ya Rasulullah. Tak pernah dengar sebelum ni. Rumah Nabi kan, Masjid Nabawi kan satu. Nabi buka tirai tengok. Oh, hadha Salim Maula Abi Huzaifah. Ini Salim Maula Abi Huzaifah. Nabi kata, Alhamdulillah, Nabi kata, syukur bagi, segala puji bagi Allah yang menjadikan umatku mislah hadha, seperti dia. Ubay bin Ka'ab, nombor 3 Ubay bin Ka'ab, yang keempat Mu'adh bin Jabal. Okey, saya cerita pasal dia pasal seorang pakai tak habis kita. Okey dia. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Ada seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bawa mai seekor unta yang lengkap dengan hidung kat tali kat hidung. Kemudian dia kata, lelaki tu dia bawa mai unta kat Rasulullah, "Ya Rasulullah, ni ambillah unta ni, aku infakkan unta ni kepada kamu atas jalan Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi pun kata kat dia, Allah akan bagi kepada hang 700 ekor unta, semua siap dengan sekali tanggili hidung. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ayat tu mudah faham, saya bagi mafhum pendek. Satu kita bagi, Allah bagi balik 700 kali ganda. 700 kali ganda. Dan Allah tak limit dekat tu. Ayat selepas tu apa Allah Taala sebut? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh bagi lebih daripada tu. Clear? Satu kita bagi, Allah bagi 700, Allah boleh bagi lebih daripada tu. Tidak ada mustahil bagi Allah. Clear? Tuan-tuan, bulan Ramadan 700 tu dapat. Kali lagi kata Nabi. Nabi kata bulan Ramadan lipat kali gandakan lagi 10 hingga 70 kali ganda. Bayangkan 700 kali dengan 70, 49,000. Bubuh RM1 dapat 49,000. Tapi sebab benda tu benda yang gaib, benda yang tak nampak, benda yang kita tak boleh tengok, jadi nak buat dengan tak buat ni sama berat. Dia sama berat. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, oi, menari. Bagus. Dia keluar ambil wuduk, dia menari kuda. Oi, kreatif dia apa? Sebab tu, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad.
Allah sebut pada awal-awal Quran, zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Quran ni petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa dia? Orang yang beriman dengan benda yang dia tak nampak. So nak habaq apa? Quran ni habaq pilih apa pun, tapi kalau kita tak yakin, boleh sembang je lah. Gitu. Oh, ni Quran cakap ni. Tak apalah. Tak apa. Aku faham. Sebab tak ada iman dengan benda yang gaib. Macam tu. Tuan-tuan, bulan Ramadan tak sedekah, ni apa kita? Bahasa kasar sikit tuan-tuan, minta maaf. Orang yang tak dua benda, tak baca Quran, tak sedekah dalam bulan Ramadan, orang kita panggil rugi mampus. Orang Penang panggil apa? Rugi mampus. Kalau orang KL panggil rugi betul. Macam tak kena lah. Macam tak apa nak kena, saya tak apa nak puas. Rugi mampus. Buat tuan-tuan, Ramadan akan pergi lagi 11 hari ni. Kita duk kalut dah 21 ke 22, 21 ke 22. Kira duk kalut nak raya. Hari-hari duk sebut pasal nak kalut sangat. 21 ke 22, 20. Ni malam ni pergi beli daging siap-siap, pupuh dalam freezer. Kalut semua nak raya 21 ke 22. Tuan-tuan, lagi 11 hari Ramadan akan meninggalkan kita. Dia akan mai tahun depan, dia akan mai. Tapi kita belum tentu masuk. Tentu je. Dia akan mai, tapi kita belum tentu masuk. Jadi duk tengah duk ada dalam ni, tiba-tiba hang pikir pasal raya, apa dia? Buat amal ibadah dua ni jangan tinggal. Quran dan juga sedekah. 4 amalan yang akan melapangkan kubur. Jaga solat yang pertama, solat 5 waktu. Yang kedua, rajin baca Quran. Yang ketiga, banyakkan bersedekah. Dan yang keempat, banyakkan bertasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 benda ni kubur lapang. Buat. Tambah-tambah duduk dalam bulan Ramadan, tak buat okey. Baik itu. Dan kita tengok pula Nabi kata apa? Baginda kata, siapa yang bersedekah untuk mencari redha Allah dan dia akhiri hidup dia dengan sedekah, pasti masuk syurga. Sebab tu dalam satu ayat dalam surah Al-Munafiqun, ayat yang ke-10, bagaimana penyesalan orang yang dah mati. Dia minta pada Allah. Tuan-tuan tengok pada muka surat 75 ayat Quran tu. Waktu dah mati baru dia kata, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Dah mati, hang boleh cakap je lah. Apa dia minta? Ya Allah, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau boleh bagi lambat kematianku sikit, bagi kami hidup balik atas muka bumi. Kami janji fa asaddaqa, kami akan banyakkan sedekah. Hang dah mati, hang janji pilah apa pun. Sebab tu waktu tengah duk hidup ni tuan-tuan, all out, terutamanya bulan Ramadan al-Mubarak. Habaq siap. Sebab tu kalau di belah negara Arab, memang bulan Ramadan ni toke-toke besar tu dia akan buat sponsor makan sebulan. Kita waktu saya duduk di sana, kita panggil dia, Lani pun sama juga, dengan nama Maidatul Rahman. Kami duduk sana bulan Ramadan tak payah masak. Ni saya tahu tahun 2008 dululah. Tak payah masak. Kira pi keluar rumah cari. Ni lorong ni. Lorong ni. Kambing. Pi lorong depan tak? Weh, unta. Tak apa, hari ni kita pergi lorong ni, esok pergi lorong tu. Memang banyak tuan-tuan. So hari bulan puasa ni depa memang all out. Bagi jamu orang makan. Seorang makan, dia dapat pahala puasa. Bayangkan kalau 100 orang makan, tu pahala puasa, ada bagi makan, pahala sedekah lagi kat atas. Subhanallah, masya-Allah, barakah. Tuan-tuan, banyakkan bersedekah. Ingat, kematian ni dia tak tunggu. Dia sampai on time. Jadi waktu datangnya kematian, jangan jadi golongan yang menyesal. Dia minta pada Allah, fa asaddaqa,
Wa akum minas salihin. Ya Allah, aku akan janji aku sedekah dan aku janji akan jadi orang yang baik. Sebab apa dia minta sedekah? Tu persoalannya. Punya banyak amalan dia minta sedekah. Sebab dalam kubur tuan-tuan, antara kita bila masuk dalam alam barzakh, kita dah nampak dah nasib kita macam mana. So dia tahu dah apa benda yang menjadi pemberat pahala dia. Kita nanti kita kata pemberat pahala kita apa dah? Rupa-rupanya kita Allah, pasal apa aku sedekah sikit sangat? Yang tu yang paling berat. Sebab tu dia minta pada Allah supaya untuk dihidupkan balik janji nak sedekah. Tuan-tuan tengok bagaimana orang yang beriman dengan perkara-perkara aib tersebut, perkara-perkara gaib tersebut, yang mereka ketika mana mati dia pun mewakafkan tanah-tanah, mewakafkan harta benda bangunan, ambillah, buatlah sekolah ke, buatlah apa-apa kebaikan, buatlah kelas mana-mana. Sebab mereka yakin itu bantu mereka. Sebab Nabi sebut terputus amalan anak Adam melainkan 3 benda. Hak kita nak mention apa? Sadaqatun jariyatun. Jariyah berjalan, berlari, jariyah. Maksud kata satu benda yang kita buat pahala dia berjalan sampai kiamat walaupun kita dah mati. Clear tuan-tuan no? Maka inilah satu jalan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Tuan-tuan, banyakkan sedekah, terutamanya bulan Ramadan ni. Buatlah. Ingat, selalu saya sebut, kita buat ni bukan untuk orang lain, kita buat ni semua untuk diri kita. Allah sebut dalam surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Tuan-tuan buka muka surat surah Al-Isra 282, hak bawah, ayat bawah ni. Apa kebaikan yang kamu buat itu dapat pulangan pada diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Dan jahat yang kamu buat akan memudaratkan kamu sendiri. Tuan-tuan no? Yang tu. Aku qauli hadza, kita berhenti dekat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah. Ada 2 kali kot saya slotkan tuan-tuan. Yang pertama tarawih hari Rabu. Keduanya qiyam Ahad ni. Ahad nak main ni. Qiyam mulai dengan kuliah subuh sekali. Kan cikgu ni. InsyaAllah kita jumpa. Baik tuan-tuan, sebelum menutup seperti biasa tuan-tuan, hari itu saya dah maklum cuma hari itu tak ada nak buat main preparation. Di belakang ada satu tabung belah muslimin, belah muslimat pun rasanya ada tadi. Ada. Saya mewakili panitia pendidikan Islam sekolah saya, Sekolah Kebangsaan Sungai Puyu Butterworth, yang mana kami merancangkan satu program yang dipanggil Infak Kasih Ramadan, yang dalam program tersebut kami mencari dana untuk beberapa aktiviti yang kami rancang. Yang pertama, sumbangan keperluan harian keluarga fakir miskin. Yang kedua, duit raya fakir miskin. Ada pun yang ketiga, sumbangan kepada pelajar-pelajar yang khatam Quran. Yang keempat, sumbangan galakan motivasi bagi pelajar yang penuh puasa. Penuh puasa, tak tinggal semayang, baca Quran dan pergi semayang tarawih. Kita ada jadual list kita buat, budak tanda je. Budak tanda dan kena diakui signature oleh waris. Yang tu kami buat. Kalau harap budak sign, memang penuh sedia. So kita minta waris yang sign, waris yang tanda tangan. Tapi kalau waris pun sama-sama dengan anak kau tim, kami tak boleh nak tolong. Kan dia biar, abang ni mak sign kat hang ni, nanti boleh sampai kata doa. Yang tu kita tak boleh nak apa kan. Dan yang keempat, yang kelima, iftar perdana insya-Allah pada hari Khamis ni insya-Allah. Jadi sudah tentu ianya memerlukan sedikit dana. Tuan-tuan yang mana berhajat untuk sumbang ke, infak ke, sedekah ke ataupun zakat, boleh masuk ke dalam tabung. Sebanyak mana pun tak apa. Kalau tuan-tuan tak mau pun tidak ada masalah, tidak ada paksaan. Dan cuma saya minta satu lagi tuan-tuan. Tuan-tuan doakan kami agar program kami ni berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup majlis kita sikit dengan doa tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar ya Allah. Kurniakan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kami yang salah itu salah, lindungilah kami, jauhkanlah kami daripada melalui jalan yang salah itu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal adawa. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami ya Allah daripada kejahatan akhlak. Lindungilah kami ya Allah daripada keburukan hawa nafsu. Lindungilah kami ya Allah daripada bahayanya penyakit-penyakit di dunia ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami semua seluruh kebaikan atas muka bumi ini. Ya Allah, permudahkan urusan kami di dunia, permudahkan urusan kami di akhirat. Kurniakanlah seluruh kebaikan di akhirat kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami minta sangat-sangat kepadamu ya Allah. Masukkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah, lindungilah kami dan seluruh ahli keluarga kami daripada diazab oleh sesat api neraka-Mu ya Allah. Terimalah doa kami, terimalah pembacaan kami, terimalah i'tikaf kami ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah dan silap terkasar bahasa tercuri masa yang lebih minta maaf tentang film masa sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullah alazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.